Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ini kita masuk kelas prinsip perekonomian tingkatan 4. Okay, so hari ini kamu semua apa khabar, sehat? Bolehlah buka voice atau boleh juga tulis di message. Okay, sehatkah semua? Apa kabar? Sehat Cisco. Sehat. Syukurlah. Iya, iya. Aduh, susahnya mau cakap iya, iya. Okay, syukurlah semua sehat. Okay, hai. Morning Wong, masuk kelas. Okay, so hari ini kita akan sambung balik. Kita akan sambung balik apa yang kita bincangkan kemarin, iaitu merekod ledger dengan memindahkan catatan daripada buku catatan pertama ke dalam ledger. Okey. Okey, yang ini sebenarnya soalan ni yang kita bincangkan ni adalah kamu boleh tengok dalam buku teks kamu muka surat 160. Okey, itu yang cikgu bincangkan semua dalam buku teks. Okey. Cuma cikgu mau bagi kamu tips dan cara-cara macam mana untuk merekod, supaya senang kamu untuk merekod. Okay. So, cikgu share. Kemarin siapa yang tidak join? Semua ada join kah kemarin? Nanti pening-pening nanti tengok cikgu mengajar. Sebab yang ini soalan perbincangan kemarin. Tapi kita tidak habis buat. Ada yang tidak join kemarin boleh tulis message so cikgu tahulah. Ada yang join. Kau semua join kemarin. Okay, Adlisa. Okay, tidak apa. Okay, satu orang saja. Okay, so cikgu akan share. Okay, ini yang cikgu bincangkan, yang cikgu sambung kemarin lah. Okay, so mungkin hari ini cikgu akan share kelas yang kemarin dengan yang hari ini, so kamu akan nampak lah. Okay. Kamu tengok yang part 1 dulu. Okay, nanti cikgu akan tulislah part 1 dan part 2. Okay. Jadi akan nampaklah kamu macam mana kita berbincang untuk merekod ledger. Okay. Okay. Ini adalah soalan yang dalam buku teks kamu. Okay, ini adalah soalan dalam buku teks kamu. Okay. Kamu boleh tengok page 160. Okay, contoh 6. Okay. Okay, dalam soalan ni dia mahu anda dikehendaki memindahkan catatan daripada buku catatan pertama ke dalam ledger. Dan ini adalah perniagaan Maisarah pada bulan September. Okay. Sebelum ni kita sudah belajar buku catatan pertama. Okay, so buku catatan pertama dia ada 4 jenis kan? Okay, kemarin kita sudah bincang. Journal Arm, Journal khas, buku tunai dan buku tunai runcit. So, kalau kamu begini kan, okay, bila kamu mau memindahkan buku catatan pertama ke dalam ledger, okay, kalau dalam soalan dia sudah bagi keempat-empat buku catatan pertama. Okay, sebab itulah cikgu cakap, cikgu selalu cakap dengan kamu, semua chapter, semua modul ni dia berperingkat sampai habis. Okay, sampai modul yang terakhir. Sampai tingkatan 5 pun masih lagi kamu guna benda ni. Jadi kamu kena betul-betul faham. Siapa yang tidak faham, please PM cikgu. Tanya cikgu mana yang saya tidak faham. Okay, mana yang kamu tidak faham, kamu tanya. Okay, so ini adalah buku catatan pertama sudah diberikan. Okay. Okay, so minggu lepas, okay, sebelum tu cikgu bagi tahu baliklah pasal tips untuk merekod. Okay.
Oh. Okey, tips untuk merekod ledger. Yang pertama, kamu kena keluarkan akaun yang ada dalam buku. Oh, okey. Yang pertama, of course, kamu kena buat yang kosong. Yang ni sudah dibuat lah. Okey, yang ini kamu kena buat ledger. Okey. Begini, T ledger dulu. Okey, macam cikgu bagi tahu hari tu tips. Kalau kertas A4 kamu lipat sahaja, lipat dua, kamu akan nampak sudah garisan. So kamu terus garis. So tinggal kamu garis melintang sahaja untuk buat format T ledger. Okay, so bila kamu sudah settle yang ini, okay, tips yang pertama kamu kena keluarkan akaun yang ada dalam buku catatan pertama. Iaitu jurnal, buku tunai dan buku tunai runcit. Kecuali akaun bank dan akaun tunai tidak perlu direkodkan dalam ledger. So, maksudnya di sini apa yang ada dalam apa yang ada dalam jurnal am. Sebagai contoh, bank. Kan tadi cikgu bagi tahu bank dan tunai tidak perlu direkod dalam akaun ledger sebab dia sudah di dalam buku tunai dan buku tunai runcit. So tidak perlu. Sebab dia sudah ada dalam buku tunai. Dia sudah ada dalam buku tunai. Bukan runcit buku tunai. So yang kedua ni adalah perabot. Perabot ni dia bank atau tunai? Dia adalah perabot, kan? Dia adalah akaun perabot. So sebab itulah kamu kena tulis sini sebagai akaun perabot. Yang ini kamu ignore dulu. Lepas tu akaun belum bayar perniagaan firas. Yang ini pun kamu kena rekod. Modal, ambilan belian, alatan pejabat. Yang penting bukan tunai dan bank kamu perlu rekod satu-satu. Akaun belian, akaun alatan pejabat, semua kamu perlu rekod. Minggu lepas kita sudah merekod jurnal am ke dalam ledger. Sebab itulah yang ini kita sudah rekodkan. Kemarin. Jadi sekarang kita merekod pula jurnal belian, jurnal khas. Kita rekod jurnal khas. Jurnal belian. Sini ada 30 akaun. Di sinilah kamu tahu kenapa, di sinilah kamu akan faham kenapa jurnal belian yang kamu pernah belajar ada tulis 30 hujung bulan, kamu jumlahkan dia dan di sini ada akaun belian debit. Akaun belian debit. So, maksudnya di sini kamu perlu debitkan akaun belian sebanyak 7,490. Untuk belian ni dia adalah akaun belum bayar. Kalau jualan, akaun belum terima, ABT. Kalau jurnal belian adalah ABB. Akaun belum bayar. So, kamu perlu rekod akaun belian 7,490. Kita cari dulu akaun belian. Di sini 2016. September 30. Akaun belum bayar atau ABB. Sebanyak 7,490. Lepas tu, macam cikgu bagi tahu sebelum ni, sistem catatan burgu dia mesti satu di debit mesti ada sebelah kredit sebab supaya dia seimbang. So kamu kena cari apa yang akaun belum bayar. Dalam akaun belian kamu letak butiran ABB.
7490. So kamu kena kreditkan, kamu kena kreditkan ini. List yang dalam jurnal belian. So pembekal TA. Kita cari dulu. Pembekal TA berapa hari bulan? Dua hari bulan. Yang ini ya. Ikut tarikh di sini. 2 September. 2 September belian sebanyak RM3,000. Lepas tu pemborong Azizul lagi. Dan pemborong Azizul hari 16 September. Belian mesti balance ini dari mana tadi? Belian sebanyak 2,700. Selepas itu apa lagi? Perniagaan Ramesh 1790, 21 hari bulan. Di sini. September 21 belian sebanyak 1790. So bila kamu tambah 1790 tambah 2,700 tambah 3,000, kamu akan dapat nilai dalam belian tadi. Mana sini? Kamu akan dapat 7490. So kamu cuma ikut sahaja ini. Maksudnya di sini kalau kamu nampak jurnal belian, macam mana kamu mau merekod? So akaun belian kamu debitkan. Debitkan akaun belum bayar atau ABB. Mungkin sini kita boleh letak ABB debit. 7490. Selepas tu apa yang kamu perlu kreditkan adalah ini. Kamu kena masukkan setiap akaun. Belian, butiran dia belian. Begitu juga jurnal pulangan belian. Sama juga ni dia bagi tahu sini akaun pulangan belian kredit. Maksudnya masukkan di dalam kredit RM300. So kita cari dulu. Kita buat akaun pulangan belian. Mana akaun pulangan belian? Akaun pulangan belian kita belum masukkan lagi. So, macam di sini tidak ada akaun pulangan belian. So, kita masuk sahajalah, tulis di sini akaun pulangan belian. Tadi dia bagi tahu dalam jurnal ni kredit. Kredit 300 pembekal TA. 2016. 30 September. 30 September akaun belum bayar. ABE. Sebanyak 300. Apa yang kamu perlu debitkan adalah pembekal TA 3 September 300. Kita cari pembekal TA tadi. Kita debitkan 3 September pulangan belian 300. So dia akan balance.
Akaun belum bayar pembekal TA 300 didebitkan dan dikreditkan akaun pulangan belian 300. So dia balance. Okay. Dia mesti sama. Kalau ada di debit, total mesti ada di kredit. Okay. Jackson. Jackson baru masuk. Okay. So kita sambung. Okay. Sama juga macam bila kita merekod jurnal belian dengan jurnal pulangan belian, sama juga seperti kita rekod jurnal jualan. So bila kamu tengok di sini, dia sudah tulis di sini jumlah akaun jualan 30 September kredit. Maksudnya kamu perlu masukkan dalam ledger akaun jualan di sebelah kredit. Tadi ABB kan? Kalau belian ABB. Kalau jualan ABT, akaun belum terima sebagai butir. Kamu cari akaun jualan kalau ada. Cari dulu kalau ada. Kalau tiada kita boleh inilah buat baru. Ada. Akaun jualan tadi dia beritahu sebelah kredit. Jadi kamu masukkan je lah di sebelah kredit 2016 September 30. September 30 akaun belum terima. Atau lebih dikenali sebagai ABT. ABT pun okey, tidak masalah. Lepas tu berapa tadi? Jumlah dia 7740. So bila kamu sudah tahu ada di kredit 7740, kamu kena kasih balance. Imbangkan dia. Kamu kena balance kan, mesti juga ada debit di debit 7740. Apa yang kamu perlu debitkan adalah perniagaan yang ada dalam ni. Kamu kena letak setiap satu akaun. So kita cari dulu akaun Farhan ABT Farhan Enterprise 3205 September. Kita tengok dulu kalau ada perniagaan apa tu tadi? Farhan. Macam perniagaan Farhan Anina. So kamu masukkan di sini, debitkan 2016 September 5 jualan. Berapa tadi? Dia punya butiran jualan 3,200. So ada lagi sebab tadi jualan tadi kamu 7,000 lebih kan? Mana sudah? Sini. Jadi kamu kena juga kasih dia sama 7,000 lebih. So apa lagi yang kamu perlu buat? Yang ini lagi. Perniagaan Firas. Ada 2 urus niaga untuk perniagaan Firas. Jadi kamu kena ikut 13 dengan 14 hari bulan. Yang ni. Kamu debitkan dia September 13 jualan. Dan September 14 jualan. Kamu tidak boleh terus tambah. Tidak boleh kena ikut masa. Kena ikut masa yang ikut tarikh urus niaga. So 13 hari bulan 4270, 14 hari bulan 2720. So bila kamu tambah ni 270 tambah 427,
kosong, tambah lagi mana sudah? Okey, tambah lagi siapa tu tadi? Farhan Enterprise, kamu akan dapat 7740 yang ada dalam jualan. Okey. Okey. Sama juga macam jurnal pulangan belian. Okey, jurnal pulangan jualan kamu lihat di sini. Okey. Dia sudah beritahu siap-siap. Akaun pulangan jualan sebelah debit. Maksudnya kamu kena buat, kamu kena rekod akaun pulangan jualan di dalam ledger dan sebelah debit kamu masukkan 200. Okey, kita cari kalau ada akaun pulangan jualan. Okey, tidak ada, so kita buat baru. Okey. Akaun pulangan jualan. Okey. Okey, tadi dia beritahu sini debit ke kredit? Debit 200. Okay, so di sebelah debit lah. 2,600. Okay, berapa hari bulan tu? 30 September. Akaun belum terima. Sebanyak RM200. So sekarang kamu sudah debitkan dalam akaun pulangan jualan. So kamu kena seimbangkan dia dan kreditkan Farhan Enterprise 6 September. 200 juga. So kita cari dulu mana sudah tadi Farhan. Di sini Farhan Enterprise. So 2016. Berapa September? 6 September. Okey. Pulangan jualan. Okey, butiran ni sebenarnya dia kalau kamu tulis pulangan jualan maksudnya kamu kena kreditkan akaun pulangan jualan. Begitu juga macam Farhan Enterprise, okey. 200. Okey. Kalau kamu letak butiran dalam pulangan jualan ni, kamu letak akaun belum terima. Yang itu sebab kamu kena guna hujung bulan. Kena ikut di sini. Senang kan untuk jurnal. Begitulah kalau kamu mau merekod jurnal khas. So sekarang kita masuk kepada buku tunai. Macam mana kamu mau rekod dalam buku tunai? Sama juga. Dalam buku tunai, kalau ada bank, tunai runcit, yang itu kamu ignore saja. Kamu tidak perlu buat apa-apa. Sebab dia sebenarnya masih berkaitan dengan tunai dan bank. Kalau butiran dia jualan, kamu kena masukkan dalam akaun jualan. Kalau perniagaan Firas pun sama, begitu. So sekarang kita buat akaun jualan. Akaun jualan. Alright. Untuk kita tengok yang di debit dulu. Kita kena ikut tarikh dia. Tarikh dia. Sekarang 5. 1 tidak perlu. 2 pun tunai runcit tidak perlu. 4 bank, 4 sini tunai pun tidak perlu. So 5 hari bulan. 5 September jualan tunai. So kamu kena masukkan akaun jualan
Kalau di sini di buku tunai sebelah debit, okey, kamu juga perlu balancekan sama juga macam cikgu bagi tahu tadi. Kamu kena seimbangkan bila di sini sebelah debit dalam buku tunai, maksudnya dalam ledger kamu kena kreditkan. Okey. Dia berbeza dengan journal tadi. Yang ini dia sudah bagi tahu kan? Okey. Yang ni dia sudah bagi tahu. So senanglah kan? Debit, kredit, okey. Kalau yang di sini yang perlu kamu tahu, okey, sebelah sini adalah debit. Jangan pula tertukar sini kredit, sini debit. Okey. Debit adalah sebelah kiri di sini. Kredit sebelah kanan di sini. Okey. Alright. Jualan. So kamu kena masukkan dalam akaun jualan 5 hari bulan butiran tunai. So butiran kamu dalam ledger antara tunai atau bank sahaja. Okey. Okey. Di sini kredit, sini debit, so kamu perlu kreditkan akaun jualan. Okey, kita cari dulu akaun jualan. Okey. Tadi sudah dalam buku tunai debit. So, kamu kena kreditkan akaun jualan. Okey. Kalau kamu nampak sini kan. Okey, ini 30 September. So, kamu drag dia. Okey. Okey, tadi berapa hari bulan? 5. 5 hari bulan September tunai. Okey. Tunai 550. Okey. Okey, selepas itu 6 hari bulan. Okey, kita ikut tarikh 6 hari bulan pembekal TA. Okey. Pembekal TA, okey, maksudnya kamu kena di sini di buku tunai sudah kredit, so kamu kena debitkan akaun pembekal TA 3,300, bank 3,300. Okey. Dan kamu juga jangan lupa letak diskaun diterima. So dia akan jadi begini. Okey, pembekal TA. Kita cari dulu akaun pembekal TA. Okey, yang ini. So tadi dalam buku tunai dia sebelah kredit. So kamu perlu balancekan dia. Kamu kena masukkan dalam sebelah debit. Okey, September 6. Okey. Bank. Okey, bank 3,300. Lepas tu kamu jangan lupa ada diskaun diterima 150. So kamu tulis saja di sini diskaun diterima 500. 150. Okay. Alright, sudah settle. Okay. Okay. Kita tengok lagi tarikh 8 hari bulan perniagaan Firas. Okay. So, kamu sudah debit dalam buku tunai. So, kamu kena kreditkan dalam akaun perniagaan Firas butiran bank 2,600 dan diskaun diberi 100. So, kita cari perniagaan Firas dulu. Okay. So, tadi di debit. Jadi kamu perlu kreditkan. Okay, kamu perlu kreditkan perniagaan Firas 8 September bank 2,600 dan diskaun diberi.
Okey. Selepas itu, okey, kita cari lagi yang boleh dimasukkan. Yang penting hari tu tadi cikgu sudah bagi tahu 1 hari bulan, 2 hari bulan dan 4 hari bulan ni tidak perlu sebab dia punya butiran adalah tunai dan bank. Okey. So 9 hari bulan akaun belian. So di sini dalam buku tunai kamu sudah kredit belian bank 2,450. So kamu sekarang ni kamu kena debitkan dalam akaun belian butiran bank 2,460. Kita cari dulu akaun belian. Mana tu akaun belian? Sini tadi di kredit. So kita kena debitkan. Kalau kamu tengok di sini dia 30 September. So kita letak di bawah. September 9. Okey. September 9, 2450. Back. Okey. Tadi kalau kamu perasan tadi kita ada diskaun diterima dan diskaun diberi kan? Dalam mana sudah diskaun diberi? Diskaun diterima. So sekarang kamu ada 3,300. Bila kamu letak butiran diskaun diterima dengan diskaun diberi, kamu perlu rekod juga. Kamu kena buat lagi akaun diskaun diterima dan akaun diskaun diberi. Akaun diskaun diterima tadi 6 September 150. So di sini debit. So kamu perlu kreditkan. Apa tadi? Diskaun diterima dalam akaun belum bayar. Dalam akaun belum bayar. Butiran dia akaun belum bayar. 150. Macam akaun diskaun diberi pun ada kan tadi. Cari dulu. Dia mesti semua kita kena perlu balancekan. Kena seimbangkan. Diskaun diberi. Mana sudah akaun diskaun diberi tadi? Yang ni. So kamu kena bila sudah dikreditkan dalam ABT Perniagaan Firas, so kamu kena debitkan juga diskaun diberi. Diskaun diberi. Lapan. Diberi akaun belum terima atau ABT. 100. So tadi cikgu terlupa mahu balancekan diskaun diterima dan diskaun diberi. At least kamu boleh nampak. Cikgu pun
Orang cakap terlupa. So, sekarang kamu boleh nampaklah. Okay, akaun diskaun diterima, diskaun diberi juga kamu perlu balancekan. Okay, kamu perlu buka akaun diskaun diberi dan diskaun diterima. Okay, sekiranya ada. Okay. Okay, sekarang kita masuk akaun ambilan 20 hari bulan. Okay, kita tengok kalau ada akaun ambilan. Okay, di sini. Okay, tadi akaun belian, akaun ambilan di sebelah kredit tunai 500. So, kamu perlu kredit, debitkan dia. Debitkan akaun ambilan tunai 500. 20 September. Tunai 500. 500 kata. 500. So dia akan balance lah. Okay, di kredit, di debit sudah 500 dan di kredit sini pun 500. So nampak dia balance. Okay. Alright. 25 hari bulan gaji. Okay. So di sini di buku tunai sudah dikreditkan. So kamu perlu debitkan akaun gaji. Sini kamu kreditkan akaun gaji 25 September. Bank. Bank sebanyak tunai. Tunai. Tunai ke bank? Gaji tunai. Tunai 800. Okay, tunai 800. Okay. Okay, selepas itu sewa. Okay, 28 hari bulan di sini sebelah kredit. So, kamu debitkan sewa. Okay, akaun sewa. September 28. Sewa bank 1,200. Okay, sewa 1,000 bank 200. Okay. So sekarang yang dua terakhir 30 September. Okay. So kamu perlu masukkan dalam akaun kadar bayaran dengan akaun alat tulis. Okay, tunai. Okay. Kita cari akaun kadar bayaran. Okay, dengan akaun alat tulis. September 30. Tunai. Okay. 450. Sini alat tulis juga 30 September. Tunai. Seratus. Tadi 45, so alat tulis 100. Okay, settle untuk buku tunai. Okay, so buku tunai runcit pula. Okay, buku tunai runcit ni dia senang saja kamu lihat ini sahaja. Okay, so alat tulis belanja pejabat dengan pos. Maksudnya di sini kamu kena masukkan dalam akaun alat tulis. Okay. Okay, di sini adalah semua, di sini adalah kredit kan? Di sini kredit pembayaran. Jadi ini adalah kredit, so kamu perlu debitkan alat tulis 100. Sini kamu perlu debitkan. Okay, alat tulis, kamu tulis tunai runcit. 100. Lepas tu belanja pejabat dengan belanja pos. Okay, akaun belanja pejabat
tunai runcit. Okay, RM75. Akaun pos pun sama, 2016, 30 September, tunai runcit. Okay, berapa tadi? 75 dengan 15. Okay, ni 75, ni 15. Okay, begitu settle. Okay. So, okay, itu sahaja yang kamu perlu rekodkan. Okay, settle sudah semua. Okay, apa yang kamu perlu buat? Kita kena balancekan dia. Okay, kita kena tutup account. Okay, okay, sebelum nanti esok kita akan masuk kepada tutup account di sini. Okay, okay, yang penting kita sudah settlekan merekod. Okay, bila sudah kita settle merekod, so sekarang tinggal balancekan dia. Cikgu bagi satu contoh lah. Okay. Okay, cikgu bagi satu contoh. Okay, yang banyak di sini. Okay, akaun belian. Okay. So kamu kena tutup. Okay, kamu kena tutup di sini. Kena garis. Okay, macam ni. Okay. Kamu kena totalkan dia. Okay. 7450 tambah 7490. Sama juga ini jumlah dia 300. So sekarang kamu kena balancekan dia. Okay, sini adalah nilai yang terbesar. So kamu kena letak sini baki akhir. 9940 tolak 300. Okay, ini adalah baki akhir untuk baki akhir is baki HB. Okay, ini adalah baki akhir. Okay, so baki akhir ni okay, dia akan jadi balance. Okay, baki akhir ni kamu perlu letak sebagai baki awal bulan Oktober 9640. Okay. Okay, esok, okay, ini cikgu bagi demo sejalan untuk esok untuk kelas esok. Okay, so ada soalan? Lepas ni cikgu akan bagi kamu latihan. Okay, ada Isaac dia laju tu bercakap tiada. Okay, sekejap cikgu gambar dulu ramai. Okay, thank you for today. Bila esok kita ada last class. Okay, so esok kita sambung. Okay, thank you. Thank you, Cikgu. Okay, you're welcome. Sama-sama.